Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita bagi minggu yang kedua untuk bab yang seterusnya dalam PKP 3.0 ni. So, hari ini kita akan bincangkan bab baru iaitu berkaitan dengan bab 5 iaitu bertajuk termokimia. Okey, diharapkan kamu semua dah bersedia untuk sesi PDPR kita hari ini, insya-Allah. Okey, masih lagi dalam sains 3.3 lah. Okey, baik. Apa hasil pembelajaran kita hari ini? Yang pertamanya mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Maksudnya maksud kepada tindak balas endotermik dan tidak maksud kepada tindak balas eksotermik. Yang kedua, menghubung kaitkan haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia sama ada tindak balas endotermik atau eksotermik. So kita nak tahu hubungan haba dengan tindak balas yang berlaku. Yang ketiga, menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. So kita nak ada contoh-contoh yang berkaitan lah. yang berkaitan dengan eksotermik dan endotermik, dan mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Yang ni sebenarnya ni projek. Kalau kamu boleh bina satu bahan yang mana boleh menyelesaikan masalah kamu dalam kehidupan seharian, walaupun benda tu ringkas, kalau kamu dapat buat, dia kamu akan dapat TP 6 lah, TP yang tertinggi. Tak apa, nanti tak belajar, bila kamu faham sikit, kamu boleh buat satu benda, bagi tahu lah, atau kamu tangkap gambar benda tu. Okey, so kita teruskan. Yang pertama kita nak tahu maksud tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Apa itu tindak balas eksotermik? Apa itu tindak balas endotermik? Okey. Okey. Tindak balas endotermik dan eksotermik. Awalan ekso. Okey. Awalan ekso berasal daripada perkataan Yunani bermaksud luar. Manakala akhiran termik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud haba. Endo pula perkataan Yunani yang bermaksud dalam. Okey, so eksotermik bermaksud haba dari luar. Haba dibebaskan keluar. Kalau endotermik, okey, tindak balas yang endotermik, dia menyerap haba dari ke dalam. Maksudnya tu. Okey, tengok ekso, tengok gambar rajah ni. Tengok okey, eksotermik. Ni endotermik ni jam bahasa Inggeris lah. Okay, kalau eksotermik, suhu persekitaran akan bertambah. Sebab apa? Bahan ini, sistem ni dia melepaskan haba keluar. So kita bahan yang ada di luar ni akan rasa panas. Faham tak? Ni sistem ni satu bahan duduk dalam ni. Dia membebaskan haba keluar daripada kawasan dia. So bahan ni dia akan sejuk, tapi kawasan luar akan jadi panas. Okay. Yang kedua, endotermik, dia menyerap haba pula. Bila dia menyerap haba daripada luar, haba luar akan rasa sejuk, tapi dia sendiri akan rasa panas. Okey, saya bagi satu contoh. Kamu main tengah panas, lari masuk rumah, dalam rumah ada aircon. Kamu rasa apa? Kita rasa sejuk kan? Sebab apa kita rasa sejuk? Sebab kita haba yang ada dekat, kita membebaskan haba keluar. Okey, kita membebaskan haba keluar, kita akan rasa sejuk. Bilik tu akan rasa hangat, tapi sebabkan aircon tu dia tak rasa hangat tu. Tapi nak abang kata, kita sebagai sistem tu kita akan rasa panas, sejuk. Sebab kita dah melepaskan haba yang keluar. Kalau ada kawan kita duduk sebelah, kawan kita akan rasa haba tu keluar. Cuma dia tak rasa kuat lah sebab aircon tu lagi kuat. Faham tak? Tapi perasan aircon tu akan dia akan bunyi. Maksudnya apa? Dia dah terima haba, so dia nak kena tuk bagi kuat lagi supaya lebih sejuk bilik tu. Okay? Faham tak? So, kalau kita pula duduk tempat sejuk, kita lari pergi keluar, kita duduk dalam bilik aircon, kita lari pergi keluar panas, apa kita akan rasa? Badan kita akan rasa panas sebab kita dah menyerap haba. So maksud tu kita berlaku endotermik. So eksotermik ialah, tindak balas eksotermik ialah haba dibebaskan ke persekitaran yang menyebabkan suhu meningkat. Suhu meningkat tu bukan pada sistem tapi pada persekitaran. Faham ah? So eksotermik, kita duduk dalam bilik, kita duduk dalam tempat panas, masuk dalam tempat sejuk, badan kita rasa sejuk sebab kita dah membebaskan haba. Orang yang sebelah-sebelah kita ni akan rasa kepanasan dia. Macam tu lah maksud dia. Faham tak? Okey, yang kedua, tindak balas endotermik, haba pula diserap persekitaran menyebabkan suhu menurun. Suhu menurun bukan badan kita, bukan sistem itu, tapi yang menurun itu ada persekitaran tu. Persekitaran bahan sistem itu. Okey, nampak boleh faham tak? Nama orang faham betul. So endo menyerap haba, ekso membebaskan haba. Okey. Contoh tindak balas eksotermik dalam kehidupan seharian. Contoh.
Okay, contohnya yang pertama pembakaran kertas. So, bila kita bakar, kertas tu jadi apa? Kertas terbakar kan? Kertas tu terbakar, dia membebaskan haba ke menyerap haba? Membebaskan haba. Kita yang duduk keliling kertas tu, kita rasa apa? Hangat. Betul tak? Tu maksud exothermic. Okay. Macam mak kamu masak gulai. Yang masak tu lah, gulai kan? Kita rasa hangat kan? Sebab apa? Sebab yang tu dia dah masak tu, dia keluarkan haba. Okay. Yang kedua, letupan bom. Letupan bom semua, bom. Bom tu jadi sejuk, tapi haba dalam bom tu keluar, jadi hangat ni kita akan jadi panas. Okay. Respirasi, pernafasan. So, kamu tahu apa? Kamu buat macam tu. Okay, apa jadi? Persetaran kita akan rasa panas. Okay. Dan penetralan asid dan alkali. Kalau kita masukkan asid dan alkali dicampurkan, kita lu akan rasa panas di bahagian luar. Okay, boleh nah? Okay, contoh tidak balas endothermic dalam kehidupan seharian. Yang pertamanya, fotosintesis. Fotosintesis dia menyerap haba daripada matahari kan. So pokok tu akan jadi panas. Betul tak? Sebab dia menyerap haba. Membuat kek. Kek termasuk laven. Dia serap haba, kek tu akan membesar. Okay, menyebabkan kek tu jadi panas. Sebab kek tu menyerap haba. Oven tu membebaskan haba kan, tu kek tu akan menyerap haba. Jadi dia dah menyerap haba kehidupan. Yang ketiga, pengesakan besi daripada bejih besi. Kita belajar pengesakan sebelum ni kan. So besi tu akan menyerap haba supaya dia dapat melebur. Okey. Kemudian melarutkan garam amonium dalam air. Ya, garam amonium masuk dalam air. Air tu akan jadi panas. Sebab apa? Sebab garam tu telah membebas melarutkan garam amonium dalam air tu akan rasa sejuk sebab garam tu dah menyerap haba dia. So, garam tu akan rasa panas, tapi yang air tu, larutan tu akan rasa sejuk. Sebab dia dah diserap haba dia, dah diserap oleh garam amonium. Itu contoh-contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan seharian. Ni satu. Siapa pernah jumpa pek panas? Tekan dia akan panas. Ni pek panas digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitarannya. Haba yang dibebaskan oleh pek panas segera ini dapat melegakan kekejangan otot dan menambahkan saiz lumen di dalam kapil darah supaya kadar peredaran darah melaluinya meningkat. Dia macam ni. Pek ni dia dalam keadaan biasa dia sejuk, dia tak rasa apa dah, biasa suhu dia. Tapi ketika tekan, dia akan memanas dengan segera. Dia akan kembung, dia akan jadi panas. Pernah jumpa tak? Mungkin tak pernah jumpa, tapi ada jual di farmasi. Apa yang dia buat? Pek panas ni kita letak dekat bawah otot yang kita kejang. Atau sebab apa? Supaya dia dapat memanas, mengembangkan saiz darah, kapilari darah. So darah tu bila dia kembang, darah akan dapat beredar dengan laju. So dia akan mengurangkan kejangan. Kita kejang ni sebab darah tak sampai, oksigen tak sampai ke otot tu. So, bila kita letak benda tu, dia akan terus. Itu pek panas segera. Kalau orang perempuan yang datang haid kan, dia jadi sengguguk kan. Biasa kita akan guna pek panas ni letak kat bahagian perut dia. Supaya dia akan memecahkan ketulan-ketulan darah tu jadi lebih cair dan senang untuk keluar. Dia sengguguk ni sebab darah tu berketui. Ketui dan sangat besar-besar. So kita kena guna pek panas. Okay. So pek ni adalah membebaskan haba ke sekitaran. Okay. Dia sejuk, tapi dia boleh dia akan jadi panas. Panas tu akan dibebaskan ke sekitaran dia. Okay. Yang kedua, pek sejuk segera. Pek sejuk segera digunakan untuk menyerap haba daripada sekitaran. Tadi pek panas dia membebaskan haba. Pek sejuk dia serap haba pula. Sebab dia sejuk, dia akan serap haba. Haba yang diserap oleh pek sejuk segera dapat mengurangkan bengkak luka, menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan, dan mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah menurun dan membantu menghentikan pendarahan. Dia macam ni. Bila kamu main terantuk kepala kan, bengkak kan, kamu cuba pegang, rasa panas kan. So kalau cara yang paling baik adalah kamu ambil ais letak. Ais tu akan menyerap haba sebab pada masa tu bila kamu bengkak, kapilari darah akan berkumpul banyak. Kan, bila kamu letak ais, dia akan mengurangkan, dia akan mengecilkan kapilari darah secara tidak langsung, dia akan menyurutkan
bengkakkan tu, ais tu sendiri akan cair. Sebab apa? Ais sudah serap haba daripada bengkak tu. Okey, boleh ya? Faham macam tu? Okey. So, itu tugas pack tube segera. Kamu boleh buat sendiri kat rumah ni. Okey, tu dua bahan yang biasa atau common yang kita guna di rumah ataupun di sekolah ataupun di masa kamu ada PJ kan, kadang-kadang benda ni disimpan oleh cikgu supaya kalau jadi apa-apa injured ke, tengah-tengah main jatuh, luka kaki ke ataupun bengkak kaki ke, tersepak betih kawan bengkak ke, jatuh atau tar main bola tampak ke, kena benda-benda ni penting supaya dia dapat guna untuk mengurangkan kecederaan, bukan melegakan terus tapi mengurangkan kecederaan. Okey nah. Okay, saya nak bagi kamu satu video untuk kamu lebih faham. Terdapat banyak tindak balas kimia yang berlaku dalam kehidupan harian kita melibatkan perubahan haba. Tindak balas ini sama ada menyerap atau membebaskan haba. Tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran ialah tindak balas endotermik. Mari kita lihat beberapa contoh. Apabila membakar biskut, doh biskut menyerap haba daripada ketuhar dan doh berubah kepada pastri keras. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menyerap tenaga daripada matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen daripada karbon dioksida dan air. Air dan garam seperti amonium nitrat di dalam pak sejuk apabila dicampurkan menyebabkan tindak balas endotermik. Penyerapan haba daripada relau semasa pengekstrakan besi daripada bijihnya melibatkan tindak balas endotermik. Apabila garam amonium seperti amonium klorida dilarutkan di dalam air, amonium klorida menyerap tenaga daripada air dan persekitaran. Tindak balas yang menyebabkan haba ke persekitaran ialah tindak balas eksotermik. Mari kita lihat beberapa contoh. Dalam proses respirasi, jumlah tenaga yang besar dibebaskan ke persekitaran apabila molekul-molekul glukosa bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Tindak balas termik membebaskan tenaga haba ke persekitaran apabila leburan ferrum dan aluminium oksida dihasilkan daripada aluminium dan ferrum 3 oksida. Percampuran air dan garam seperti kalsium oksida di dalam pak panas menyebabkan tindak balas eksotermik. Proses pembakaran seperti pembakaran bunga api membebaskan tenaga dalam bentuk haba yang sangat banyak. Tindak balas antara asid dan base dipanggil tindak balas penetralan, membebaskan tenaga haba yang memanaskan larutan menyebabkan peningkatan suhu. Konsep tindak balas eksotermik dan endotermik digunakan untuk menyelesaikan sebahagian masalah dalam kehidupan harian. Mari kita lihat beberapa contoh. Haba yang dibebaskan oleh pak panas segera melegakan kekejangan otot dan ia juga meningkatkan kadar peredaran darah. Haba yang diserap oleh pak sejuk mengurangkan bengkak pada luka dan radang tisu. Ia juga membantu memberhentikan pendarahan kerana ia mengurangkan kadar peredaran darah. Rot cahaya digunakan oleh pekemah atau penyelam dan untuk hiasan. Bahan kimia di dalam rot cahaya bertindak balas dan membebaskan tenaga dalam bentuk cahaya. Kolej terma terdiri daripada sebuah botol yang dimasukkan ke dalam sebuah botol lain dengan ruang antara keduanya yang vacuum. Dinding dalam dan luar botol dalam disalut dengan perak untuk menghalang pertambahan dan kehilangan haba. Dalam keadaan ini, cecair sejuk kekal sejuk dan cecair panas kekal panas. Okey. So, kan kamu dapat faham daripada sesi pembelajaran kita hari ni. So, sesi pembelajaran kita hari ni tak berapa panjang sangat. Okey, so cukuplah untuk kamu faham apa itu endotermik dan eksotermik. So, kalau tak faham nanti boleh tanya dalam sesi soal jawab nanti nah. Okey, baik, saya rasa itu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya dalam nanti.
Okey, baik. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada hari Khamis nanti kalau tak ada apa-apa masalah noh. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.